Babun nahyi an qatlin namli. Bab larangan membunuh semut. Larangan membunuh semut. Abang ni sudah baca dah, terjemah dah. Sampai akhir baru ni tak? Sampai sekat mana? Babu fadli saqiyil bahaim. Baca dah? Sampai akhir. Bab larangan membunuh semut. Imam Muslim dengan sanad yang meriwayatkan daripada Abi Hurairah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa ada seekor semut telah menyengat salah seorang nabi. Maka nabi itu memerintahkan supaya dibakar sarang semut itu. Fa auhallahu ilaihi, Allah mewahyukan kepadanya adakah kerana seekor semut menyengatmu engkau membinasakan ummatan minal umam tusabbih, salah satu umat ataupun kejadian yang bertasbih kepada Allah. Selagi riwayat daripada Abi Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang nabi singgah ataupun berhenti di bawah satu pokok. Tiba-tiba dia disengat oleh seekor semut. Dia pun memerintahkan supaya barang-barangnya dikeluarkan. Dikeluarkan, dialihkan daripada tempat. Maka dikeluarkanlah. Orang pun buat keluarlah, alihlah barang dia. Di bawah di bawah tu ada semut. Lepas tu dia pun perintahkan supaya dibakar. Allah mewahyukan kepadanya dengan katanya, fahalla nablatan wahidah, kenapa tidak hanya seekor semut sahaja, yakni yang kau hukum. Dengan sanad satu lagi riwayat daripada Abu Hurairah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan beberapa hadis, antaranya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan ada seorang nabi, salah seorang nabi singgah ataupun berhenti di bawah satu pokok. Lalu dia disengat oleh seekor semut. Dia pun memerintahkan supaya dialihkan tempat ataupun barang-barang dia yang ada di situ. Setelah dikeluarkan, dialihkan, dia pun perintahkan supaya dibakar. Fa uhriqat fin nar, dibakar semut itu dalam api. Allah mewahyukan kepadanya dengan katanya, fahalla namlatan wahidah, kenapa tidak hanya seekor semut sahaja yang kau bunuh. Dan itu habislah. Ini masih lagi berkenaan dengan membunuh binatang lagi. Mula-mulanya bunuh ular dan sebagainya. Ini bunuh hak lain pula. Bunuh semut pula. Baru ni ular dan cicak. Ni bunuh semut pula. Semua ni ada kaitan juga dengan bab dulu, bab penyakit, bab ubat-ubatan, rawatan penyakit, ada kaitan juga. Kerana benda-benda ni juga seseorang itu boleh kena penyakit. Boleh kena penyakit. Dan jika kena penyakit, maka kena rawatlah, kena berubat. Itulah ada kaitannya dengan hak dulu. Lepas tu semut ni bukan semuanya yang
ketik orang, kita kata yang gigit orang. Tidak. Setengah-setengah tu tak ada lagu apa. Hak tu lagu mana? Hak tu tak boleh. Tak boleh. Cara kita tak sibui dia ganggu kitanya, itu kita jaga molek lah. Jaga molek lah. Barang-barang kita, gula misalnya, bubur dalam bekas molek, dia tak akan lari. Tidak tumpah koksi ke. Betul. Cara. Tetapi ada juga semut-semut yang memang ketik kekok orang. Hak ketik tu kita boleh boleh bunuh. Nak cerita di sininya kepada dia semualah, bukan kata ular saja, jengking saja, apa-apa saja yang mengganggu, menyakitkan, menyusahkan manusia, dibenarkan manusia membunuhnya. Terutama kita orang Islam ni dibenarkan membunuhnya, walaupun tidak sebelah mana pun. Dapat kau ketik ke semut setara mananya, tak kena sampai demam, kita kata tak apa, boleh bunuh. Itu nak cerita sini, betapa manusia ni mulia. Segala-gala hak Tuhan buat ni kerana dia. Kalau mengganggu dia, boleh dia bunuh. Halal, tidak haram, boleh dia bunuh, harus dia membunuhnya. Kalau tak saya bunuh pun tak apa. Tapi kalau bunuh tu macam-macam lah. Dengan kenyek ke, dengan sembuh ke, ubat, ataupun lain-lain lagi, tabur ke ubat, racun dia lah kita panggil ubat. Boleh mematikan dia tu, boleh. Cuma bakar, bakar tu ada khilaf. Kebanyakan ulama mengatakan tak boleh kalau ada cara lain. Kita kena hapuskan dengan cara lain. Ini Imam Nawawi kata, cuba tengok. Para ulama berkata hadis ini dipakai dengan arti dalam syariat Nabi itu boleh membunuh semut. Sebab ni kata cerita Nabi dulu ni, boleh bunuh semut. Dan harus membakar dengan api. Dalam syariat Nabi itu hak berkenaan ni, hak berlaku. Allah SWT tidak menegur dia kerana membakar atau kerana membunuh tu. Hak tu tak apa. Cuma dia bakar habis satu sarai semua. Hak tu dia tegur. Bakar tak apa dalam syariat dia. Bunuh pun tak apa. Cumanya hak tidak berkenaan tu janganlah. Ni seka saja semua. Hak tu dia kata apa yang tidak seka saja kamu hukumnya. Jadi hukum habis ni apa? Tak kena di situ. Tak kena di situ. Lepas tu kita kata, kalau kita nak cari hak mana betul-betul ketik kita, susah juga. Sebab tu teguran ini apakah dengan arti seorang Nabi itu telah melakukan kesalahan besar sehingga berdosa? Tak. Nabi-Nabi itu maksum daripada dosa. Ini nak ceritanya tidak molek lah. Tidak sepatutnya dia sebagai ketua, sebagai pemimpin, sebagai ikutan orang, dia bertindak lagu tu. Kalau boleh jelas hak ni, hak ketiknya, kita boleh pecek hak tu boleh. Tapi jangan hak lain. Tapi kalau nak tunggu lagu tu kan susah. Dengan sebab itu mana-mana semua pun sebab dia boleh ketik kita. Supaya ular hak tak ketik kita pun kita boleh dah bunuh. Asalkan ular yang memang bahaya, boleh dah. Begitulah juga dengan semut ni. Walaupun dia tu tidak ketik, tapi dia boleh ketik. Jadi kita boleh secara umumnya sembuh tu tak apa. Cuma ni teguran ni kepada seorang Nabi, sebab dia ikutan orang dan dia contoh keadilan. Maka sepatutnya kalau kita boleh, kita buat gitu. Dalam kes dia tu boleh lah. Tapi kira-kiranya dia tak tahu lagi pada masa tu. Dia tak tahu lagi. Ataupun dia pakai hukum umum boleh. Sebab hak ni membahayakan. Walaupun dia tidak ketik, tidak sampai masa dia je. Dia kira boleh. Tapi setara tu pun sudah ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu dia kata, adapun dalam syariat kita tidak harus membakar dengan api binatang, kecuali kalau seseorang membakar seseorang yang lain. Bakar orang pun tak boleh. Hak hidup pun tak boleh, hak mati dah pun tak boleh dalam syariat kita. Tak kira lauk kamu hak mati dia bakar, tak kira. Kira syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak boleh.
Kecuali kalau satu orang tu dia bunuh orang dengan cara bakar, maka keluarga yang terbunuh tu dia boleh hukum dengan bakar juga. Boleh hukum bunuh dengan bakar juga. Itu saja. Itu pun bukan semua mazhab juga. Mazhab Syafi'i dia terima begitu. Orang panggil al-qatlu bil mithli. Bunuh dengan seumpama pembunuhan yang dilakukan. Lagu mana? Kalau dia bunuh dengan bakar, maka boleh bakar. Begitu juga kalau dia bedil, bedil. Begitulah seterusnya. Tapi kalau mengikut mazhab Hanafi tak boleh. Tak boleh juga. Dia kena pancung sahaja. Tak apalah. Dalam kes tu boleh. Dari segi tak boleh bakar dengan api ni bukan semut saja, lain-lain pun lagu tu juga. Lagu tu juga. Pasal apa? Pasal ada hadis yang masyhur, iaitu la yu'adzibu bin nar illa Allah. Tidak boleh menyeksa dengan api kecuali Allah. Sebab api ni ialah api neraka itulah. Neraka yang dicadangkan oleh Allah, dan itu beratlah. Adapun bunuh semut mengikut mazhab kita, kata Imam Nawawi. Mazhab kita ni, kalau Imam Nawawi kata tu, maksudnya mazhab Syafi'i lah. Tidak harus. Tidak harus. Ashab kita, mana tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i berpendapat ada hadis berhubung dengan tidak boleh bunuh semut ini, iaitu hadis Ibnu Abbas bahawa Nabi SAW melarang daripada membunuh arba'in minad dawa, 4 macam binatang, iaitu an-namlah, semut, wan-nahlah, lebah, wal hudhud, dan burung hudhud, ataupun kita panggil burung belatuk, dan burung surak. Nama sejenis burung surak. Burung surak ni kepala dia besar, bahagian perut dia ni putih, belakang dia hijau, dan dia makan burung-burung kecil. Ni burung ni, ana pun tak tahu bahasa Melayu kenapa dia panggil burung ni. Tapi kalau dalam bahasa Urdu ada, dia sebut ladora, nama burung. Ni bahasa Arabnya surak, dalam bahasa Urdu ladora, burung tu. Itulah rupa dia lagu saat ni lah. Dia pemangsa burung ni. Dia macam lel lah, tapi lel tu dia makan macam-macam. Ni tak sama burung, dia makan burung-burung kecil. Ni surak. Ni dilarang. Imam Nawawi sebut ni rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih ala syart al-Bukhari wa Muslim. Walaupun tak ada dalam Bukhari dan Muslim, tetapi Abu Dawud meriwayatkan dengan sanad yang sahih, menepati syarat Bukhari dan Muslim. Mana tak boleh? Semut apa tak boleh? Macam-macam lah pendapat ulama ni. Ada orang kata begini, ada orang kata begini. Ni kalau dia tak boleh ni kalau dia tidak mengganggu. Kalau dia mengganggu susah kita, tak apa. Dalam mazhab Syafi'i pun ada perbezaan pendapat juga lah. Ni kata boleh, ni kata tak boleh. Imam Nawawi kata tadi, dia sebut asal mazhab, pada dasarnya tak boleh. Itu asas dia. Tetapi ada keadaan-keadaan tertentu boleh dikatakan semua terimalah. Kalau dia mengganggu, menyakiti, boleh bunuh. Semua mazhab mana-mana pun kata begitu. Tidak kata mana-mana pun tak boleh pun. Ada. Nabi SAW tu ada sebab-sebab lain. Ada sebab-sebab lain. Yang ni kalau tidak sampai menyusahkan kita, mengganggu kita, menyakitkan kita. Tapi kalau kita ada keperluan, tak apa. Ada keperluan. Misalnya lebah, nak ambil madu lagu mana kalau tidak perasak? Perasak lari, nyanyilah kita kata. Ada juga api sikit sebanyak, lari. Ada keperluan, saja-saja tak boleh. Semut sebab binatang yang memang di kalangan binatang tu setengah-setengah ulama katalah sebabnya dia tak bui apa-apa. Binatang yang sangat
cerdik. Dalam Quran pun disebut hak binatang kecek Nabi Sulaiman dengarnya, hak tu lah semut. Qalat namlatun ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Fatabassama dhahikan min qawliha. Itu ayat tu. Semut kata bila Nabi Sulaiman nak pergi perang kan, seekor semut, dia kata, wahai semut, kata dia, masuklah dalam sarang-sarang kamu belakang. Takut-takutnya kena pijak pada Nabi Sulaiman, bala tentera dia. Dalam keadaan mereka itu tak khabar, tak sedar dah kecil-kecil ni kan. Dah orang mari nak perang gitu semua ni, dengan kuda, dengan kapal ni, mana cara kecil-kecil ni. Dia perintah suruh masuk dalam lubang, dalam sarang. Nabi Sulaiman senyum, suka, kagum dengan arahan dia tu. Binatang berhenti bermasyarakat, jaga anak buah dia, jaga rakyat dia. Tu Nabi Sulaiman tahu. Begitu juga dia binatang yang bermasyarakat. Ada kumpulan, ada ketua, patuh kepada ketua, bekerja sama. Jadi nampak ada kebaikan dia tu. Maka kita patut belajar. Ada banyak perkara yang kita boleh belajar dengan dia. Hak lagu ni tak boleh dihapuskan mudah-mudah, tanpa sebab. Tak boleh. Hak lain-lain pun begitu juga. Sebenarnya binatang ada faedah belakang Tuhan buat, cuma tak ketara, tak nampak sangat. Tak boleh kita nak hapuskan sama sekali, tak boleh. Apalagi kalau binatang hak lagu ni. Dan dia ni dia bermasyarakat. Kalau tahu ada makanan apa-apa, salah selalu hukum dia. Royak lah, royak, pakat pergi. Lepas tu dia reti mengatur ni, nak jaga kepentingan dia, dia reti. Iaitu untuk musim sejuk, dia cari musim panas. Manusia boleh belajar benda tu. Sepatutnya manusia yang Tuhan punya akal, lebih-lebih lagi lah. Setelah semua tu dia reti macam mana untuk rezeki dia, untuk apa namanya makanan dia, bekal dia. Ni musim ni kita tak ada rezeki, payah, sejuk sangat, kita kena sedia masa ni. Masuk dalam sarang, masuk dalam tu, dia pakar kumpulan. Manusia nak ayat yang lebih-lebih lagi, kena belajar. Tu setara binatang. Bila dia masuk dalam sarang dia takut punah makanan saat ni dia simpan. Ada kalanya dia pandai, dia naik jemur. Tu semua keadaan dia jemur. Dan dia jemur tu biasanya pada malam purnama. Malam-malam yang cerah kita dia naik jemur. Barulah tahan. Kalau tidak jadi, kalau kita makanan kita tengik, kau gapo tak boleh makan lah. Bahasa dia tu akan punah. Makanan tu dia ada kira-kira lagi. Lepas tu patuh kepada ketua, taat kepada ketua, banyaklah yang boleh dipelajari. Lepas tu ada cerita, ada cerita apa ni yang Aini sebut dalam Umdatul Qari, Syarah Bukhari. Dia sebut cerita Nabi Sulaiman juga. Nabi Sulaiman tanya saya kau semua, puak-puak kamu mu ni tiap-tiap seorang ni cukup setahun sebanyak mana makanan? Nabi Sulaiman nak tahu. Dia pun kata sebutir gandumnya. Tu hakikat dia. Sebutir gandum untuk setahun. Kalau kita agak sebutir beras lah untuk setahun. Nabi Sulaiman pun tak boleh ingat seekor. Bubuh dalam botol. Bubuh dalam botol, lepas tu dia bubuh sebutir. Bubuh sebutir dalam tu. Apa ni gandum. Tak apa. Duduk situ. Setelah setahun, Nabi Sulaiman pergi tengok. Ada lagi sebelah lagi. Sekerat lagi. Tak habis dia makan. Gandum tu sekerat. Dia makan sekerat. Nabi Sulaiman kata, kamu kata setahun sebutir, minggu anda tak habis. Dia jawab, ni cerita-cerita lagu ni kan untuk kita ni pengajaran. Melalui Nabi, apa yang berlaku kepada seorang Nabi. Nabi Sulaiman yang menguasai binatang dan manusia ke apa. Dia kata, dia fikir cara dia. Dia kata, Tuhan sibuk, raja besar merintah dunia, sibuk, saya bimbang, kata dia. Saya takut Tuhan sibuk dalam kesibukan tu terlupa ke saya. Boleh jadi sampai 2 tahun.
Boleh jadi tak tahu selama mana lah. Dengan sebab itu saya sipes tu. Kalau nak kira hak skandal memang lah, sebutir lah. Tapi buat saya dikurung gini, saya makan sekerak. Cerdas tahu lagi. Takut-takut Tuhan terlupa. Nabi Sulaiman kaku, tengok. Boleh pala dah kita nak. Tu setara binatang. Manusia sepatutnya kita lebih lagi daripada tu. Pengajaran. Buat banyak pengajaran sebenarnya yang kita boleh ambil daripada dia. Dan hak Tuhan buat ni sebenarnya binatang-binatang ni untuk keseimbangan alam. Bukan saya saja. Ada lah tu, cuma kita tak faham, tak tahu apa hikmah. Secara keseluruhannya Nabi tak bui hapuskan mana-mana umat yang panggil. Mana-mana kejadian Allah. Lalak kau walaupun tak molek lagi. Ada kelebihan dia. Cuma tak jumpa lagi. Tak jumpa lagi. Sekurang-kurangnya melalui isyarat Nabi royak tu. Lalat sebelah sayap dia tu ada racun dia, sebelah lagi ada penawar. Penawar dia tu boleh menghilangkan racun dia. Hak tu saja kok. Takut boleh banyak lagi. Tak jumpa lagi manusia tu. Tak jumpa lagi. Tak boleh proses lagi tu. Berapa banyak penyakit boleh diubat dengan penawar yang ada di sebelah sayap lalat. Tak tahu lagi. Banyak lagi lah hak lain tak tahu. Dengan sebab itu sekadarnya lah, bukan tak boleh kita bunuh. Boleh. Namun kita tak hapuskan semua sekali dengan niat lagi, itu tak boleh. Walaupun sebab kita duduk sembuh lah ni lah nyamuk masuk nak apa, tak hapus. Tak habis waktu tu. Sebab kejadian Tuhan memang ada maksud dia. Dia tak boleh habis. Buat setara mana pun dia gilai pun. Buat sementara. Adalah ikhtiar cara dia. Ataupun dia jadi kohliah lagi kok, ataupun jadi kebal kok, boleh jadi belakang. Ini semua Allah SWT buat untuk dia mempertahankan diri dia. Lebah memang banyaklah faedah dia. Madu dia tu banyak faedah. Burung hudhud, ada setengah ulama kata sebab daging dia tu tak sedap. Daging dia tu tak sedap. Setengah ulama kata memang haram, tak boleh. Ada pula ulama yang lain yang kata sebab dia ni memang binatang yang cerdik juga. Boleh kita jadikan dia ni sebagai panduan, pedoman juga. Boleh kita jadikan sebagai pedoman. Sekurang-kurangnya mengenalkan sejarah. Kalau cicak baru ni dikaitkan dengan Nabi Ibrahim dalam hadis yang lain lah, baru ni tak ada. Hak dia siup tu nak suruh besar lagi api. Orang lain tak. Hak lain-lain tak. Dia tu ada. Disebut ada kaitan dengan seorang Nabi. Hak ni pun ada kaitan dengan seorang Nabi juga, Nabi Sulaiman. Maliala al-hudhud. Tu dalam Quran kan sebut Rana ni tak nak nampak burung hudhud. Rupanya dia pergi pandai-pandai, dia pergi sendiri. Dia pergi duk tengok berapa dia balik royak kan. Yang ni burung yang cerdik. Kita boleh tupai dia. Hak lagu-lagu ni kalau dibenarkan maka mungkin boleh jadi dia tidak banyak sebab semut pun nyamuk, boleh jadi terhapus. Tak ada, susah. Sedangkan banyak yang kita boleh belajar daripada dia. Antaranya hak dalam kitab sebut, kalau orang nak cari air, mana ada, mana banyak air molek. Burung ni jadi panduan. Semua dia terbang, dia turun, dia naik, cepat dia turun, katim molek, cepat dia turun. Benda tu jadi panduan. Dan banyak lagi hak manusia tidak tahu. Yang ni hadis ini mengisyaratkan kepada binatang-binatang ni banyak benda yang kita boleh belajar, banyak benda yang kita boleh ambil manfaat daripada dia. Terutama kalau benda-benda tu sikit, kita kena jaga molek. Jangan mudah-mudah nak hapuskan. Apalagi kalau daging dia pula tak sedap, tak ada faedah mana, tak perlulah buat jadikan sebagai makanan. Banyak lagi hak lain. Hak ni kita buat untuk benda lain. Itu maksud hadis Nabi SAW ni. Bukan saya saja, dan bukan khusus dengan perkara ni saja. Ini isyarat saja. Banyak lagi benda lain yang mungkin ada faedah, kita boleh guna benda tu. Dan burung surat ni sebab dia jenis mangsa, dia makan sama dia gitu, jenis ganas. Dengan sebab itu setengah ulama kata tak boleh makan daging dia. Bila tak boleh makan daging dia, apa kita nak buru? Apa kita nak berdiri dia ni? Mampu saja, sia-sia.
ada hikmat lain Tuhan buat. Untuk makan tak boleh. Itu sah. Yang kedua, ada juga ulama yang mengatakan ini pun ada jasa juga. Jasa dia kepada seorang Nabi. Apa jasanya? Walaupun riwayat itu tidak sahih, tetapi ada lah sebut. Jasanya dia lah yang bawa. Jadi dia kita kata pemandu, guide kepada Nabi Adam. Daripada pulau Serandi, dia diturunkan daripada surga, jatuh situ Nabi Adam, bawa pergi ke Mekah. Buruk tu jadi panduan. Jadi ada kaitan juga. Sebab baru ni cicak ada kaitan dengan Nabi ni. Ni ada kaitan dengan Nabi. Hak ni kaitan dengan Nabi Adam. Walaupun itu tidak sahih. Tidak sahih. Tetapi nak cerita di sini ada faedahnya, ada sejarahnya. Jadi kita kena ambil kira lah tu. Kena ambil kira lah tu. Terutamanya kalau zaman ni kan banyak orang boleh tahu rahsia binatang-binatang ni melalui kajian-kajian manusia juga. Kita boleh tahulah apa manfaat dia. Kita kena ambil lah. Jangan sia-siakan begitu saja. Kalau tak patut makan, tak payah makan. Kalau boleh makan, makan. Kalau binatang-binatang hak lain kan, jenis binatang buas, sporima, jenis makan terkai. Kalau burung, kalau tak boleh makannya, mengikut setengah-setengah mazhab, kaedah dia iaitu dia makan dengan menyambar, dia sama. Dan cakap, dia ada cakap. Burung-burung lagu ni biasanya dia ada cakap lagu. Dan ada lagu ni dia sifatnya kasar, kerah. Dan dia boleh mempengaruhi jiwa manusia. Seperti mana kalau makan sayur jadi sejuk, makan benda-benda tertentu jadi panas. Jadi panas. Begitulah juga. Ini pun dia ada pengaruh juga. Makan babi, pengaruh lagu ni. Ada kesan. Begitu juga lain-lain. Sebab itu yang tidak boleh. Tapi benda ni masih lagi benda khilaf. Hak Nabi SAW rakyat ni, nahi ni nahi irsyadi orang panggil. Nahi irsyadi. Hak irsyadi ni boleh jadi manusia suatu ketika tak tahu benda tu, apa manfaat dia, apa faedah dia, apa mudarat dia. Dia tahu kemudian. Bila dia tahu, dia kena pakai lah tu. Dia kena pakai lah tu. Jangan lepaskan peluang tu. Guna benda tu. Jangan sia-siakan. Itu irsyadi. Bagi orang yang mengatakan ini bukan bermakna tak boleh bunuh. Kerana apa? Nak jaga dia. Supaya zaman ni lah orang duk jaga panda kau, gapo kau dah. Pasal apa? Pasal binatang yang nak pupus. Kalau tidak tak ada. Mau pakat jaga tu gak. Lagu tu lah ni bermaksud, dengan maksud untuk kebaikan kita. Sebab setiap kejadian yang Tuhan buat ni ada faedahnya. Boleh jadi kita tak tahu lah ni, tak apalah. Biarkan orang kemudian korek, dapatkan rahsia dia. Bila dapat rahsia dia, kita boleh guna. Supaya burung hatu. Orang zaman itu duduk kata burung hatu ni jadi alamat kepada orang mati saja. Dia tak tahu faedah lain. Zaman kemudian ni boleh tahu faedah dia. Itulah benda dia. Kalau kita duduk kira dia tu bawa malam, bawa nahas saja, boleh jadilah. Kalau lok orangnya pakat bunuh habis. Tak ada dah. Tapi kalau lok ada faedah. Kemudian orang kemudian tahu, rupanya dia tak tidur tengah malam. Tengah malam orang lepas nak pergi makan, nak jaga apa ni, sawah. Orang tanam padi ke apa ni, tikus tu. Tikus tu jadi musuhnya. Nak makan padi. Bila lepas dia ni, dia pergi makan. Tu faedah. Sekurang-kurang nampak dah sakai kok. Hak lain lagi banyak lagi lah, kita tak tahu. Kita tak tahu saja. Ini tidak terhad setakat ni. Nabi SAW mengisyaratkan kepada benda ni ada faedah duniawi untuk kita. Itu irsyadi. Irsyadi ni maknanya faedah berkait dengan dunia. Bukan ada kena mengena dengan haram, dengan akhirat ke apa, tak ada. Itu berkait dengan dunia. Irsyadi sama ada perintah ke ataupun larangan ni, ada kadanya kerana tu, kerana jaga kepentingan ataupun kebaikan manfaat duniawi kita. Itu orang panggil irsyadi. Di sini adalah manfaatnya dari segi duniawi itu. Kalau nak kira dari segi daging dia tak sedap, banyak lagi hak lain hak halal tak sedap pun. Kau nak kira gitu. Bahkan nak kira dia tu jadi pemangsa lah makan lah. Binatang-binatang memang hidup lagu tu lah. Sampai ke mana kita atas dasar tu kita tak sih makan.
tak jelas. Jadi maksudnya golai Nabi nak ayat, bukan nak ayat dari segi hukum haram halal makan tu. Tak, nak ayat benda lain. Tak apa. Di sini dia kata ada seorang ada seekor semut gigit seorang nabi mana? Macam-macam pendapat tu. Ada yang mengatakan Uzair ni Nabi Bani Israel lah. Siapa puak-puak dia tu buat Tuhan, anak Tuhan kan, Uzair bin Abdullah. Ada yang mengatakan begitu, ada yang mengatakan tidak, ini Nabi Musa. Kebanyakan pengarang-pengarang kitab seperti Qurtubi dalam tafsir dia, Kalabadi dalam Ma'anil Akhbarnya, begitu juga Hakim Tirmidzi dalam Nawadirul Usulnya, dia sebut ini adalah Nabi Musa. Cerita ni cerita Nabi Musa. Dia bakar sarai semut saja. Bukan kampung semut. Qaryatin Naml itu bukan kampung semut, tak, sarai. Sarai itu dalam bahasa Arab orang guna qaryah. Sarai. Sebab untuk sarai ni, kalau sarai singo ke apa, bahasa Arab dia panggil arin atau ghabah. Kalau sarai dhab itu dia panggil wijar. Kalau sarai gon ni pula dia panggil kunas. Kalau sarai gon ni pula dia panggil nama tu tak serupa. Kalau semut qaryah dia panggil. Qaryah tu bukan makna negeri ke atau kampung ke, dak. Makna sarai di sini. Kalau manusia kan watan, orang panggil watan. Tanah air. Itu tempat orang duduklah. Sarai burung ush, dia panggil ush atau usya. Banyaklah. Bahasa kita dia sarai gitu lah. Dia tidak ada khusus kan. Ada bahasa dia tidak sarai goni. Sarai goni dia tak serupa. Sarai tempat kandang, tempat berkumpul unta, atan. Berkumpul manusia, watan. Tempat ni tempat ni tak serupa. Kita sebut sarai lah. Sarai secara umum gitu. Takut-takut kita kata qaryah tu dah skala makna kampung ataupun negeri. Dah, sini dengan makna sarai. Dan dalam hadis ini disebutkan pada hakikatnya binatang itu dengan cara masing-masing bertasbih kepada Allah Ta'ala. Bertasbih kepada Allah Ta'ala. Bahkan burung surak tadi pun ada juga setengah ulama kata apa yang tak boleh bunuh sebab dia bertasbih. Tapi tak kemah lah alasan tu. Sebab tu ya tak sebut tadi tu. Dia tasbih lagu mana? Ulama kata, ada yang mengatakan subhana rabbiyal a'la mil'at ardihi wa samaihi. Itu tasbih dia. Tapi tidak jelas waktu. Bukan kerana tu. Kalau nak kira kat semua lah tasbih lah ke. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu. Tak ada benda, segala benda semua, bukan binatang saja. Padi kau, gandum kau, jagung kau, kapur kau, semua tasbih lah. Cuma kamu saja tak faham tasbih mereka itu. Maksud di sini bila dia bertasbih tu ada faedahnya. Reti juga kadar dia tu masing-masing. Dalam mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, reti masing-masing. Dan pada ketika-ketika tertentu dia menjadi tentera Allah. Pada ketika-ketika tertentu tentera Allah tu ada kalanya membawa rahmat, ada kalanya membawa azab. Dia boleh mari kot tu, kot binatang-binatang. Tak apalah. Seterusnya kita pergi kepada bab tahrim qatlil hirrah, haram membunuh kucing. Kucing haram membunuh kucing. Imam Muslim dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abdullah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang perempuan diseksa kerana kucing, seekor kucing yang dikurungnya sehingga mati. Perempuan itu masuk neraka kerananya. Tidak dia memberi makan dan memberi minum kepada kucing itu ketika dia mengurungnya. Tidak juga dia membiarkannya makan sendiri binatang-binatang yang melata di bumi. Buat nyanya lah, kira buat nyanya.
duk kurung, we makan, we minum, tak. Nak kata lepas, dia makan sendiri pun tidak juga. Jadi buatnya ya. Ni hadis ini dia kitab dulu ni dia ada kaitan dengan dulu. Ni pun boleh bawa penyakit juga. Kucing boleh bawa penyakit. Bila ada penyakit, kena berubat. Ada kaitan dengan dulu. Ada hak baik dia, molek dia. Kepada budak-budak suka main dengan kucing, setengah orang tu nak perok kucing, tak apa, boleh. Tapi kena jaga adab. Ada adab dia. Islam mengajar bukan adab sesama manusia saja, tetapi adab dengan binatang, adab dengan pokok kayu, adab dengan muka bumi dan sebagainya. Adab. Ni pun betul lah. Dan jangan kita kata buat salah kepada manusia saja masuk neraka, dikira salah, dikira berdosanya. Tidak. Bahkan dengan binatang pun, bila salah boleh masuk neraka juga kerana. Dan masuk neraka ni dia tidak kerana dosa kecil. Ini menunjukkan buat kerja lagu ni dosa besar. Sebab Tuhan tidak ancam dengan neraka, tidak masuk neraka kerana dosa-dosa kecil. Dia buat dalam bentuk lain, dosa kecil ni. Dah, hukuman dia dalam bentuk sakit ke, kita sakit, demam kau sekurang-kurangnya. Tu cara nak hapuskan dosa kecil. Ataupun ambil air sembahyang kau, kita buat kebajikan lain kau, dia boleh hilang dengan hati. Tapi kalau masuk neraka ni, dia cara tu, kalau sebut neraka tu dosa besar. Yang ni ada kalanya kita mendapat dosa besar kerana layanan kita terhadap binatang tak kena. Boleh berlaku juga dosa besar. Seperti di sini kucing. Kucing. Tak boleh. Kalau kita lepas dia makan, dia boleh cari binatang-binatang yang melata di bumi. Binatang-binatang yang melata di bumi itu macam-macam lah. Termasuklah tikus ke, apa ke, cicak ke, apa ke, dia boleh makan sendiri kalau kita lepas. Kalau kita lock dia. Tapi ialah kucing ni pun jenis binatang yang jino. Kalau kita pelihara dia, jaga dia segala-galanya, maka dia jadi tak pandai lah. Tidak niku. Tak pandai lah, jadi kaku, lembek gitu. Kalau nak kira dia tu keluar terus rimau tu singa. Jenis kuat kalau nak kira. Tetapi kalau kita pelihara dia jadi jino. Binatang hak lagu tu. Hak itulah dalam hadis yang lain disebutkan kucing itu minat tawafina alaikum wat tawafa. Termasuk dalam benda-benda yang duduk berkeliling ke ladang. Semua payah kita nak jaga. Lepas tu dia jenis jino. Kita boleh jino, boleh ajar. Boleh ajar. Nak pelihara tak apa, boleh ajar. Saya tahu lah ni orang ajar lah ke mana. Tak saya pelihara atas rumah. Zaman itu orang lesen pungut dia tu dia aku tak pelihara lah. Zaman itu zaman ni wallahualam tak tahulah cara mana orang lesen tu tak say dia. Tak tahu pedih ke lah ke mana. Tak pelihara lah. Jadi pelihara boleh hatu. Hatu dia pergi pelihara tanah ke mana-mana. Dia boleh. Binatang yang lagu ni, kucing ni. Kalau kita tak separa tak apa, dosa. Buat jauh. Jangan buat nyayang. Tak boleh. Nak pelihara tak apa binatang. Ada kan? Dulu kita sudah jumpa ada adik Anas tu pelihara burung. Ma fa'ala an-nughair. Ya Aba Umair, ma fa'ala an-nughair. Aba Umair, apa cerita anak burungmu? Nabi tahu dia pelihara, duk main, budak-budak dia suka. Tak apa, tapi kena ajar, biar dia jaga. Nak pelihara ikan ke, nak pelihara apa-apalah, tak apa. Burung, tapi kena jaga pun. Tak jaga dosa. Kalau ibu bapa, anak-anak tak apa, dia kena ambil hak, kena ajar boleh. Kalau tidak dia dosa. Apalagi tolong beli pula. Tolong beli balik mati gitu. Tak boleh. Tak apa nak bui budak main ke apa, tak apa. Itu hiburan. Termasuk dalam hiburan yang dibenarkan. Tak apa. Tapi kena jaga boleh. Perempuan ni mati masuk neraka. Akhirnya itulah kalau nak kira hukuman dia tu setimpa serupa. Kan neraka ni tempat terkurung, tempat kurungan juga kan. Tak bebas, tak boleh kita nak tubik. Serupa dengan dia buat ke kucing dulu lah. Kucing tu jadi
Tak boleh nak tak bebas, tak boleh nak tubik, terganggu. Hukuman dia tu pun lagu tu lah juga serupa. Hak lagi support tu juga. Lebih kurang aja belakang. Cuma ada dalam riwayat yang disebut dia ikat kucing. Ikat jadi tak boleh nak pergi, tak bebas lah. Dia ikat. Jadi ikat lebih kurang lah maksud dia nya, menyebabkan dia tak boleh nak gerak bebas. Imam Nawawi sebut di sini, dalam hadis ini ada dalil haram bunuh kucing dan haram mengurungnya tanpa memberi makanan atau minuman. Adapun perempuan tu masuk neraka dengan sebab dia tu buat gitu ke kucing, mengikut zahir hadis ni, kira-kiranya dia ni orang Islam. Sebab orang Islam, dia kena ikut peraturan Islam lah. Waktu tak ikut lah, jadi sebab tu dia kena masuk neraka tu dengan sebab kucing. Tapi Qadhi Iyad kata, ini Imam Nawawi nukil, boleh jadi juga cerita ni orang kafir. Perempuan tu perempuan kafir, tidak semesti Islam, kata dia. Tak ada dalil yang terang menunjukkan dia tu Islam. Sebab orang kafir pun masuk neraka juga. Lepas tu masuk neraka orang kafir ni, maknanya adakah dia diterikat dengan hukum syariat, furuk syariat? Dah kafir kan? Kalau dia semayang pun tak ada dia apa, sia-sia. Kalau dia puasa, kalau selagi tidak Islam, Tuhan tak kira. Bermaknanya tak kira hak furuk syariat. Dikiranya buatan dia kafir. Situ ada khilaf di antara ulama usul tu. Ada yang kata orang kafir ni diseksa kerana dia tak terima Islam. Hak tu termasuk tak, bukan kerana tak semayang, kerana apa dah, ada tak terima Islam. Ada yang kata tak terima Islam tu sah satu kesalahan. Tak semayang dia salah, serupa dengan orang Islam juga. Masuk neraka, kita tak semayang juga. Lepas tu kita kata nak semayang mana? Tak sah semayang dia, moga dia kafir. Tak ada, dia kena Islam, tapi dia sabit tu kena juga. Tidak kata sekara je dah, serupa dengan orang Islam lain juga. Sebab apa? Pada hakikatnya dia pun terikat juga, cuma dia tak sepakat, dia tak ikut. Tapi tak lepas juga, hukuman tu kena juga. Di sini kata dia, boleh jadi dia orang kafir, kata dia. Diseksa dia tu, dihukum dia dengan sebab kufur dia, ditambah pula dengan sebab dia buat nyaya kepada kucing. Buat nyaya kepada kucing. Dan dia patut masuk neraka lagu ni munasabah. Sebab kalau orang mukmin boleh jadi dia diampun dosa dia. Kalau orang mukmin boleh jadi dia ampun. Apabila dia mengelak diri daripada melakukan dosa besar. Itu kata Qadhi Iyad. Tapi orang lain kata masalahnya ni sendiri dosa besar dah, bukan masalah dosa kecil. Kalau orang Islam boleh masuk neraka juga, sebab ini dosa besar, bukan dosa kecil. Dia duduk kata ini dosa kecil. Itu pendapat dia lah. Bila dosa kecil boleh jadi dia ampun, tak masuk neraka. Ni mesti masuk neraka, ni dah masuk neraka. Tapi orang lain jawab, dia kata memang ni dosa besar. Kalau Islam pun tidak menghalang dia masuk neraka, sebab dosa besar. Lepas tu Imam Nawawi kata, zahir hadis ini menunjukkan bahawa maksiat ini bukan dosa kecil. Ini dosa besar yang menyebabkan seseorang itu masuk dalam neraka. Dan hadis ini juga mengajar kita tentang kewajipan kena bagi nafkah kepada binatang tuan dia tu lah. Kena menanggung lah. Makan minum dia tu kena tanggung. Kalau hak patut kena jaga keselamatan dia, kena jaga. Jangan lok. Apabila nama atas nama kita perok tu, jangan lok. Siapa Musa lah makan ayat. Kalau kita sudah jaga dah, tiba-tiba kena juga, mana? Kita kena jagalah. Patut buat saran, buat saran. Itulah tempat perlindungan dia tu. Kalau tidak, kau kucing, kau gapo-gapo, kau boleh mengancam dia. Bila kita perok, kena jaga. Kalau tak sah, tak sah. Kalau tak sah, dosa, tak sah. Lepas tu kalau kita bui makan ke dia, boleh pahala kau? Dah. Buat kita sebagai tuan dia, kita jaga bertanggungjawab, bui makan, tu ya boleh pahala. Kalau pada dasarnya kita tak bui makan kepada dia pun tak ada gapo, tak dosa. Tak ada gapo, dia boleh cari makan sendiri kalau kita lepas. Tapi kalau kita perok, tanggungjawab kita. Dan kita tak boleh
buat nyayang kepada kucing. Walau bagaimanapun ada kes-kes tertentu boleh. Sebab apa? Hak lebih besar lagi dalam dunia ni manusia. Manusia. Semua gitu semua. Itu kaedahnya. Kalau kata ajaran Islam memang lagu. Tak boleh bunuh. Tapi dalam keadaan tertentu boleh bunuh. Ni kan hak tidak halal makan. Tak ada kepentingan kita nak boleh makan gapo lah. Kita kata kalau hak kita boleh makan sebuah ada selsemut burung, boleh bunuh jika perlu. Kucing ni gitu juga. Ataupun tidak kerana dia bawa penyakit, ada faedah. Kita tahu ada faedah dia. Kita nak ambil manfaat daripada dia, boleh. Tak apa, kita bunuh dia apa. Saja-saja tak boleh. Buat nyaya kau jadikan dia sasaran, tembakkan kau nak berlatih, tak boleh. Lagu tu. Tapi kalau ada faedah tak apa. Apa faedah ni? Tu orang yang kaji dia tahulah. Orang yang kaji dia tahulah. Orang yang tidak kaji dia tidak tahu apa faedahnya, bila, ketika mana, lagu mana. Ada dalam satu buku yang anda baca, Hakim Muhammad Abdullah. Dia ni seorang yang memang hebat lah dari segi perubatan Yunani ni. Buku dia. Dia kata, dia kata lah, tak tahu hak dia kata. Kita tidak cuba hak dia kata, tapi dia kata mujarab. Jadi dia kata apa? Kucing ni antara khasiat ni susu dia. Susu dia kalau kita ambil susu dia dan hati dia, apa dia tumbuk sampai kering, lepas tu buat celak mata, boleh tengok, nampak tengah malam. Sebab kucing, kita manusia biasa tak nampak ke tengah malam dalam gelap. Bila buat, tu kelebihan. Dia sebut ada. Kalau kita tahu apa-apa dah manfaat untuk kita. Kalau nak pakai, misalnya kita kata perang, orang pakai dengan apa nama ni, alat-alat tertentu, boleh tengok tengah malam kan. Kadang kita ada cara lain apa untuk nak melawan musuh. Kita tak ada alat untuk nak beli, bukan main mahal. Kacamata tu boleh tengok, ataupun guna alat tertentu, bukan main, susah. Kalaulah ada faedah, manfaat kepada manusia, syaratnya ada jaminan lah, nama kan jadi mudarat pula. Tak tahu waktu dia ayat dalam kitab. Tapi kalau manusia sudah dapat buktikan bahawa ada manfaat, ada faedah dia, dan dia nak ambil faedah tu, tak apa, bunuh kucing pun, sembelih kan, sembelih. Itu cara. Dan ambil susu dia. Susu tu tumbuk dengan tu kata dia, sampai jadi kering, boleh jadi celup. Itu kata dia. Sebab itulah kalau dalam kitab-kitab perubatan kan, benda haram pun dia ada sebut. Haram tu hak biasa. Tapi kalau kita nak dapat satu ubat ataupun satu khasiat, satu kelebihan, satu manfaat yang mana ada, boleh kita guna bahan, dia ada khilaf lagi. Sebab itulah ulama-ulama dia kata benda ni tak boleh, benda ni haram. Tu dalam hukum biasa. Tapi kalau dalam bab perubatan, dia kaedah lain. Ada manfaat lain, kaedah lain. Itu dari segi fiqh belaka lah, fiqh. Tak apalah. Itu haram bunuh kucing. Dan benda-benda lain pun banyak lagi, binatang-binatang lain. Lagu tu lah hak kita tak boleh makan. Jadi tak ada maksud nak bunuh, tidak memudaratkan kita. Lagu tu lah jumpa hukumnya. Bab fadli saqiyil bahaim al-muhtaramah wa it'amiha. Ini bab kelebihan memberi minum kepada binatang-binatang yang dihormati dan memberi makan kepadanya. Ada kelebihan. Kita beri makan kepada binatang-binatang yang dihormati. Binatang-binatang yang dihormati dalam Islam ialah binatang-binatang yang tidak membahayakan kita, tidak mengancam kita, tidak menyakitkan kita. Itu binatang yang dihormati.
Sama ada dimakan, halal dimakan ataupun tidak halal, tak cara. Itu dihormati. Itu orang panggil. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika ada satu orang lelaki berjalan di suatu jalan, dia berasa sangat dahaga. Dia pun mendapati ada sebuah telaga. Dia turun dalam telaga tu, minum air, lepas tu keluar. Didapatinya ada seekor anjing yang sedang tercungap-cungap duduk makan tanah, duduk makan tanah yang basah kerana dahaga. Orang itu berkata, yang ni dalam hati dia lah, dia kata dalam hati dia, anjing ni, dahaga ni teruk benar ni, serupa yang dialami oleh aku jugalah, kata dia. Anjing ni teruk benar dahaga ni, serupa aku tadilah. Dia pun turun semula ke dalam telaga tu. Diisinya khufnya dengan air. Dia ambil bubuh khuf, cebok air, lepas tu dia pun kekok dengan mulut, dengan gigi dia lah, mulut yang kekok, sebab nak naikkan, payah kan nak pegang-pegang tu. Kekok buat naik, sehingga dia naik ke atas. Dia pun memberi minum kepada anjing. Allah berkenan kepada perbuatannya itu, karenanya Allah mengampuninya. Allah kenal kepada perbuatannya lagu tu, dan Allah mengampunkan dia. Qalu, para sahabat berkata, wahai Rasulullah, wa inna lana fi hadhihi al-bahaim la ajran, kita boleh pahala juga kau kerana menolong binatang-binatang lagu ni. Faqala, Nabi SAW menjawab, fi kulli kabidin ratbatin ajrun, pada menolong, pada berbuat baik kepada setiap yang bernyawa ada pahala. Kamu dapat pahala dengan sebab kamu menolong setiap yang bernyawa. Asal makna dia setiap, pada setiap hati yang basuh. Itu makna asal dia. Maksud dianya pada menolong ataupun berbuat baik kepada setiap hidup. Sebab kalau hidup dia basah, bila mati kering, jadi kering tak. Boleh pahala. Kita buat apa pun boleh pahala. Itu yang pertama. Yang kedua, ada seorang perempuan pelacur, baghiyan, pelacur. Dia tengok anjing, seekor anjing pada hari yang panas, berkeliling di sekeliling telaga. Qad adla lisanahu min al-'atash, terjelir-jelir lidahnya kerana dahaga anjing tadi. Fanaza'at lahu bimuqih, dia pun cabut khuf dia. Khuf ni, muq ini khuf yang lebih besar daripada khuf biasa, dan khuf yang dipakai di luar lagi daripada khuf hak dalam. Orang panggil juga jurmuq. Ni muq ni orang panggil juga jurmuq. Dia khuf hak dalam, dia tepak sejuk kan, dia banyak lapis pakai. Bukan stocking saja, stocking, khuf, lepas tu khuf lagi datang, 2-3 lapis, pasal sejuk. Dia pun buat cabut khuf dia hak sebelah luar, untuknya. Dia ampun, Allah ampunkan dia dosa dia. Seterusnya riwayat daripada Abi Hurairah lagi, katanya Rasulullah SAW bersabda, ketika seekor anjing berkeliling di sekeliling ataupun di tepi telaga yang ada air, qad kada yaqtuluhu al-'atash, dahaga hampir membunuhnya. Pada ketika tu dahaga kuat sangat dia. Tiba-tiba anjing itu dilihat oleh seorang pelacur, salah seorang pelacur Bani Israel. Dia pun cabut muq dia, dia pun cebok air dengan khuf dia untuk anjing. Lalu diberi minum kepada anjing itu air. Dengan sebab itu Allah mengampunkannya. Ini beberapa hadis dalam bab. Semua dia sebut anjing, sebab anjing ini diketahui sebagai binatang yang hina. Dari satu segi. Dari satu segi yang lain, anjing ni bahaya juga, binatang yang galak.
binatang yang jenis terkam orang lah. Sehingga kalau dalam bahasa kita pun dia ada sebut macam melepaskan anjing yang tersepit. Tak kena gaya terkam bagi kita pula. Tak erti. Ada kalanya. Tapi bukan semua anjing. Bukan semua anjing. Tak kira lah mana-mana pun. Nak ceritanya kalau setara tu ni ganjaran dia. Ada pahala. Apa lagi lah kalau binatang-binatang lain. Apa lagi lah kalau binatang-binatang lain. Kau ni dari segi hukumnya pun mengikut setengah mazhabnya kena basuh. Kan 7 kali benar. Salah satunya dengan tanah kapas tawar. Kira-kiranya tidak dihormati dah. Tetapi Imam Nawawi buat tajuk ni makna dihormati juga dia. Dihormati juga. Kalau dia tu tidak dihormati, kita boleh bunuh sajalah dia. Biar dia mampulah. Tidak. Bila dia beri minum air kepada anjing tu pun jadi hilang dah dahaga. Allah kenal perbuatannya seperti itu. Apatah lagi kalau anjing yang memang bagus, memang berguna betul kepada orang. Kalau secara umum gini, ni hukum ni balasan. Nak ceritanya kepada dia, kita kena jagalah. Setakat mana yang kita boleh buat pahala ni tidak semesti pahala buat kewajikan kepada orang, kepada binatang. Bukan kita pelok, bukan binatang peliharaan kita. Kalau dalam keadaan lagu ni kita tengok perlu kepada pertolongan kita boleh pahala. Boleh pahala. Namun nak beri makan sahaja gitu, dia boleh cari sendiri dalam keadaan tu, tak perlu. Banyak lagi orang lain. Hak kebulu kan, hak lapar. Jadi supaya negeri barat kan. Binatang tu gomoh lah jaganya. Gomoh lah, simpati lah. Kalau kita tengok macam nak jerit. Sedihnya kalau binatang orang tak kena bunuh, tak kebulu orang, tak kena buat nyaya tu, tak ada apa-apa. Tu jadi terbalik pahit lah. Hak ni Islam ni nak ajar setara binatang, kita kena berasa lagu tu, kena bersimpati, kena fikir. Orang lebih-lebih lagi lah orang. Dengan kita Pak Dik, lelaki tu Tuhan kenal pada dia, Tuhan ampunkan dosa. Dengan kita tolong binatang, bukan hati orang, pun boleh menyebabkan dosa kita diampun juga. Besar tu kedudukan binatang pada pandangan Islam. Begitu juga kalau binatang tu sakit misalnya. Kalau kita lihat gitu pun tak apa. Kita kata, terutamanya kalau kita pelak, kita bawa pergi. Setengah-setengah negeri dia ada klinik kan. Pak kita tu pejabat tanian kan. Tak pergi, habis dia cocok kau, dia beri ubat ke apa kau, boleh pahala. Boleh pahala tu. Bukan saja-saja. Kalau boleh buat lagu tu, tapi kena ingat kita orang Islam jangan jadi semua orang kafir. Orang kafir juga anjing juga, kucing juga Allah. Burung kau ada kena apa? Hak kena minyak, kau ada tumpahan minyak kan, macam-macam berlaku tu dah. Nya basuh, nya sembuh, macam-macam dia buat ikhtiar. Pergi lepas pula olehnya dengan terhormatnya, pergi lepas. Nah, ke tempat habitat dia bangun nah, gomo. Manusia. Orang Islam molek buat lagu tu, bukan tak boleh. Molek. Bahkan orang Islam lebih patut lagi buat gitu sebab boleh pahala. Tapi jangan sekat. Manusia lebih lagi. Manusia sudah buat lagu tu dah kau. Kita buat gitu kau. Kalau kita lupa manusia tak boleh, tak kena. Tak kena. Bermakna kita buat hak sunat dulu. Hak sunat lebih besar daripada hak wajib. Orang Islam ada kaedah. Hak manusia wajib. Hak ni sunat ya. Sunat. Boleh kita cara kau, tapi jangan lupa kau. Jangan lupa. Nak ceritanya binatang, kedudukan dari segi Islam dia tengok begitu terhormat. Kalau kata bunuh, bukan bermakna bunuh tu buat nyaya kepada binatang. Tak. Islam tidak anggap gitu. Kita orang Islam kena faham. Setengah orang-orang yang bukan Islam dia kata tengok, apa agama tak ada belah sihat, bunuh. Tak. Kita tidak anggap gitu.
Memang bunuh. Nabi tak bui jadikan sasaran binatang. Sasaran tembokkan kita nak berlatih. Kalau zaman dulu anak panah mana? Zaman sekarang ni bedil kau kita nak berlatih. Tak boleh, dia tak bui. Buat nyaya kepada binatang, cabut bulu kau tak boleh. Pelagor binatang tak boleh. Hukum yang saya esok Tuhan pelagor di padang mahsyar. Tu tengok dia jaga. Nak suruh takutlah, tidak buat gitulah. Tak boleh semua. Bermakna dalam Islam ni binatang begitu terhormat. Dan disebut tajuk binatang yang dihormati. Ajar kita hak mana dihormati, hak mana tidak. Hak mana kena jaga, hak mana tidak. Bahkan hak tidak dihormati itu pun kita nak hapuskan semua sekali tak boleh juga. Sebab kata tak adilah. Hikmat Tuhan itu ada. Hak ni diampunkan dosa dia betapa besar. Pahala, boleh pahala kepada orang Islam. Tanggungjawab dia. Allah bersyukur kepadanya. Maksud Allah bersyukur tu, yakni Allah membalas kebaikan untuk dia. Allah berkenan kepada dia, redha kepadanya. Itu balasannya. Dan perempuan, dia sebut ni perempuan pelacur. Pelacur. Kalau kata pelacur ni kan kerja dia dah lah. Berzina sekali pun dosa besar dah. Berzina sekali pun boleh sama ada seseorang itu disebab ataupun direjam. Setara tu. Ni pelacur. Berapa kali melakukan perzinaan dalam hidup dia. Dan kanan ni dia tolong anjing, bukan tolong kucing atau binatang-binatang lain. Anjing tu pula bukan anjing peliharaan dia. Anjing tak tahu mana. Nak cerita. Jadi bermaknanya kedudukan binatang tu dalam Islam begitu besar, kedudukan istimewa. Dan kalau kata bunuh, tidak bermakna buat nyaya. Ya tak ya, binatang tu akan mati juga kan. Akan mati. Daripada dia mati saja, hakikatnya mati, cabut nyawa hakikat. Orang Islam boleh mematikan, tapi ada cara dia. Cara dia sembelih. Sembelih itulah paling ringan untuk mematikan binatang. Lebih ringan daripada dia mati sendiri. Itu hakikatnya. Lepas tu dia boleh jadi makanan kepada manusia. Kalau manusia tak makan benda ni dah, rugilah satunya, sedap. Walaupun ni ada kedudukan dia, tetapi manusia lebih tinggi kedudukan. Tuhan halal, dah Tuhan halal. Yang membuat dia tu yang halal, halalkan kepada kita. Apa kita tak boleh makan? Rugi. Nak tahu rugi tak rugi? Kita orang Islam ni yang makan benda-benda tu, kita tengok orang yang tak makan, orang vegetarian, tak siap. Kononnya kandung agama dah. Tak makan, ruginya. Orang tu makan macam-macam, ayam percik, ayam goreng, ayam macam-macam, ayam atas ayam tu saja. Pahala lain-lain lagi. Burung puyuh lah, burung gotuk goni macam-macam. Dia tak makan. Rugi nikmat Allah tu. Dah Allah halalkan. Tuhan punya yang buat. Halalkan. Tuhan nak halal, dia tahu dah lah. Benda ni memang boleh. Boleh. Kalau manusia dia tak boleh. Sebab manusia dia akan pegang. Tapi kita tak pernah dengar siapa kena ni berapa ribu tahun dah. Duduk sembelih ayam ni, tak ada ayam pakak sama-sama dia. Nak serai manusia. Tak ada. Sedih pokok dia ni. Pokok kita ni kena buat gini selama mana dah. Mai kita kalau terbaik sekali dah patut pokok dia tu dah. Tak ada. Sebab tu Tuhan beri. Tak erti kau satu. Tak erti orang pecek pun tak erti. Tu lagu tu. Taruh tu pandai nak sembelih pun. Tak apa. Kalau manusia dok dia sedih. Banyak hayat tu pun jadi sakit jiwa. Ni sembelih ayah dia. Sembelih adik-adik dia. Nak balas denda. Tu kan ada kan tu. Beza kejadian Tuhan ni. Dia yang buat, dia tahulah. Dia halalkan untuk kita. Tu dua. Yang ketiganya, binatang-binatang ni kan banyak dia berkembang semua. Kalau tak sembelih, lagu mana? Segala tanaman, segala apa tak terkawal. Tu hikmahnya. Dia akan mengimbangkan dengan menghalalkan benda ni, mengimbangkan binatang-binatang tadi dari segi perkembangan dia. Mengimbangkan. Kalau tidak tak segala tanaman tu dah lah
serangga ke tuga ni, dan tikus gapo tu padi. Ni pula tawar pula burung pula ke atas. Tak. Burung pula. Tak sedar buat lah, tak takut kita buat orang-orang tu kan dia dia buat patung orang tu. Dia lari semetar lama-lama. Burung pun setengah-setengah burung ni cerdik. Dia tahu ni tipu kita. Dia tak lari. Sepuluh gagak juga. Cerdik tu gagak. Tak lari. Dia tahu. Ni berdiri sekali. Ni buat lolok je kayu. Yang anda tahu tu anda sendiri pernah. Duduk di tempat banyak gagak. Kita tahu. Tak lari. Cuma waktu berdiri. Lari. Tahu pula dia tu. Bukan semua binatang ni sama. Hak lagu tu tak boleh, tak padan kita nak tipu-tipu dia. Habis makan buah-buah kita. Nak kan? Padi, gandum habis. Dah banyak terajak. Kita tak makan. Itu hikmat apa yang boleh sembelih. Kita bunuh pun bukan bunuh saja, bunuh untuk makan. Bunuh pula dengan cara dia sembelih. Itulah cara yang paling ringan dengan kebenaran Tuhan. Jadi tak ada buat nyaya tu, tak ada sia-sia, tak ada. Ada faedahnya. Tak apalah hak tu. Ni binatang anjing, hak bukan hak dia. Setara ni Tuhan ampunkan dia. Dosa besar, dosa kecil Tuhan boleh ampun kalau dia nak ampun. Walaupun orang tu tidak menjalani hukuman dalam dunia, kalau Tuhan nak ampun, walaupun dosa besar. Kalau kita kata hukuman dia kalau dalam dunia ni kena reject kau, kena sebab kau. Kalau tidak, kalau Tuhan nak ampunkan, kuasa dia, duduk dia boleh mengampunkan. Macam perempuan ni, Allah SWT mengampunkan dia walaupun dia pelacur. Kalau hak tidak pelacur, bayangkanlah nak setara mana sangat dosa dia. Lagilah boleh Tuhan ampun. Ini semua menggalakkan kita ni buat baik kepada binatang dengan sendirinya. Takut atas nama agama. Hak semula jadi manusia tu ada daksian, tambah pula dengan ajaran agama. Macam mana tidak akan boleh layanannya terhadap binatang. Ni anak sendiri tengok di negeri hak tidak makan binatang-binatang ni, kubar kapal lembu. Teruk. Walaupun dia kata Tuhan lembu tu pun, kita tengok dia katak sedih gitu. Saya tengok katak atas batera ni katak. Mampu ada. Kata je tak pakai, buat nyaya lebih pada orang Islam. Hak sebenar. Hak tu kita tengok sendiri lah tu. Lepas tu duk muak barang banyak-banyak, kereta lembu, kereta kubar apa tu kan. Barang bukan mahal banyak, tapi kubar apa. Kalau rebah dah, orang kata. Itu yang kita tengok sendiri. Walaupun dia kata dia kesian kepada binatang, tak makan binatang, tak makan pun buat apa. Buat nyaya juga, guna juga. Buat nyaya juga. Kalau betul-betul siap, tak usah guna. Tak usah guna langsung. Tak usah guna buat galau, galau tak usah. Kata lembu tak ada. Kata kuda tak ada. Bukan siap. Kau bilang ada nak siap sana. Tak buat pula. Sebab tu tak boleh pergi. Dia tak boleh pergi. Tapi benda agama ni kan, kalau dia masuk dalam kepala manusia ni, dia jadi lagu tu. Tak logik secara mana. Dah sudah dia ajar lagi tunjuk kecil. Tak ada kelas selera ke apa, bukan nak muntah ada kalau orang makan depan dia. Bukan nak trio. Kita kata sudah. Dia apabila dia ajar pada siang lagu tu, tapi rugi. Ni perempuan saat ni Tuhan ampunkan dia. Pelacur. Bayangkan hak tidak pelacur. Itulah. Jadi hak naknya di sini kepada dia, iaitu ada pahala, ada kebajikan juga kita buat baik kepada binatang-binatang pun. Itu termasuk dalam ajaran Nabi SAW. Nampaknya kita sekat itulah dulu untuk malam ni. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah.